Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah sama-sama kita berkongsi iaitu mengenai berfikir dan berjiwa besar. Okey, kejayaan bermaksud banyak perkara yang hebat dan positif terjadi dalam diri seseorang individu. Selain menjana kepuasan, kejayaan juga boleh membolehkan seseorang memperoleh kemewahan peribadi seperti rumah yang cantik, percutian, barangan baru, keselamatan kewangan, menjadikan segala kebaikan yang diperlukan oleh anak-anak dan sebagainya. Kejayaan juga boleh menimbulkan rasa hormat orang lain terhadap diri kita. Oleh yang demikian, kita juga beroleh kejayaan bagi memimpin dalam arena perniagaan dan sosial. Kejayaan juga bermaksud kebebasan, iaitu bebas daripada kegagalan dan perasaan negatif serta bimbang. Dan di samping itu, rasa hormat diri meningkat dan hal ini mendatangkan kepuasan serta kegembiraan yang lebih bermakna. Dengan kejayaan juga kita dapat melakukan lebih banyak perkara bagi orang yang bergantung pada kita. Kejayaan adalah kemenangan. Kejayaan dan pencapaian adalah dua elemen, iaitu adalah tujuan hidup kita. Semua orang impikan kejayaan. Tiada orang yang tidak mengimpikan yang terbaik dalam hidup dia. Sudah tentu tiada siapa yang mahu hidup dalam sebuah kekurangan. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin merasai seperti individu kelas rendah dan seolah-olah dipaksa menjalani hidup sebagai orang yang susah. Apabila kita yakin, mungkin kita dapat mengubah dunia. Pada masa yang sama, tidak ramai memiliki keyakinan yang mantap, maka tidak ramai dapat mendaki puncak kejayaan. Kita mungkin pernah mendengar orang memberikan komen, jangan merepek lah, tidak mungkin dengan keyakinan je kita dapat mengubah dunia, mustahil. Kita selalu dengar ayat yang sebegitu. Sebenarnya orang yang berfikiran sedemikian adalah orang yang keliru mengenai apa cita-cita dia. Terdapat perbezaan antara keyakinan dengan angan-angan. Memang benar yang angan-angan bukan asas yang dapat mengubah dunia. Dengan hanya berangan-angan, mustahil bagi kita memperoleh wang yang cukup bagi menginap di rumah yang mewah ataupun di hotel yang eksekutif 5 bintang. Malah pendapatan dan pangkat yang tinggi juga tidak datang bergolek dengan hanya bermimpi pada siang hari. Sebaliknya, dengan keyakinan, kejayaan lebih mudah diperoleh. Bila kita yakin akan berjaya, maka kita pasti akan berjaya, insya-Allah. Bagaimanapun, kekuatan keyakinan bukan berasaskan kepada kesaktian ataupun aura-aura mistik. Keyakinan berfungsi adalah seperti berikut. Dengan keyakinan, kita seorang yang positif dan juga serba boleh. Keyakinan itu menjana daya, kemahiran dan tenaga yang diperlukan bagi mencapai sebarang matlamat yang disasarkan. Apabila berfikir, saya boleh, maka saya mencapai matlamat itu akan terbayang di minda kita secara automatik. Setiap hari di seluruh negara, golongan muda mula melangkah ke alam pekerjaan. Masing-masing memasang impian yang suatu hari nanti kejayaan insya-Allah dapat dinikmati. Namun demikian, tidak ramai dalam kalangan mereka yang memiliki keyakinan yang diperlukan bagi menggapai kejayaan yang diharapkan.
Akibatnya mereka tidak berjaya mendaki puncak kejayaan. Apabila mereka tidak yakin yang mereka berupaya mendaki ke puncak kejayaan, maka mereka tidak akan menemukan jalan yang menghala mereka ke arah kejayaan yang gemilang. Ya, mereka tetap dengan tabiat cukup makan mereka. Bagaimanapun sebilangan kecil daripada golongan muda ini memang yakin yang mereka boleh berjaya. Dengan demikian, semasa melaksanakan kerja, mereka didorong saranan dalaman yang berbunyi, saya akan berjaya insya-Allah. Dengan keyakinan yang cukup mantap itu, mereka akhirnya berjaya. Keyakinan itu mendorong mereka memerhatikan perilaku para orang yang berjaya. Mereka belajar mengenai cara orang yang berjaya menangani masalah dan membuat keputusan. Sikap orang yang berjaya juga mendapat perhatian mereka. Ketahuilah, apabila sudah ada keyakinan, maka cara mencapai objektif yang ditetapkan muncul sendirinya dalam fikiran kita. 2 tahun lalu, ini diceritakan pada 2 tahun lalu, diceritakan dalam sebuah kisah. Salah seorang kenalan wanita CA mengambil keputusan bagi menubuhkan agensi jualan yang menjual rumah mudah alih. Dia dinasihatkan oleh ramai orang supaya tidak melakukannya dengan alasan dia tidak mampu melakukannya. Jadi mari kita dengar lagi kisah ini. Pada masa itu simpanan dia berjumlah kurang daripada RM9,000. Dia dimaklumkan yang pelaburan bagi mengasaskan agensi jualan adalah berlipat berkali ganda lebih tinggi daripada simpanan dia. Persaingan yang agak sengit dinasihatkan oleh kawan-kawan dia. Walaupun orang tanya dia, adakah kamu punya pengalaman macam mana nak handle bisnes ni? Tanya rakan-rakan dia lagi. Namun begitu, CA punya kenalan ini yakin diri dia boleh menempa kejayaan. Dia tahu modal dia tidak cukup. Dia juga mengaku persaingan dalam bisnes seperti itu sangat sengit. Malah pengalaman dia pun kurang. Tetapi semua maklumat yang diperoleh menunjukkan yang industri bisnes itu akan berkembang. Di samping itu, dia juga sudah mengkaji para pesaing dia. Dia yakin dia mampu melakukan yang terbaik bagi menjual, bagi bisnes di pekan itu. Memang dia akan buat kesilapan, tapi dia akan pastikan dia akan buat yang terbaik dalam bisnes itu dalam masa sesingkat mungkin. Ternyata akhirnya dia betul. Dia menghadapi sedikit kesukaran, itu normal bagi mendapatkan modal. Bagaimanapun kepercayaan diri yang begitu tinggi berjaya meyakinkan 2 orang pelabur. Hal ini seterusnya membolehkannya melakukan sesuatu yang dianggap mustahil pada awalnya, seperti sebuah pengeluar trailer memberikan beberapa stok kepadanya tanpa membayar apa-apa pun. Pada waktu lepas, jualannya bernilai lebih daripada RM3 juta. Dengan keyakinan yang tinggi, maka dengan mudah minda dapat mencernakan cara bagaimana mencapai matlamat yang disasarkan. Orang lain juga akan mempercayai kita apabila keyakinan kita ini begitu menyerlah. Kebanyakan orang tidak begitu mementingkan keyakinan, tetapi bagi penduduk yang menempa kejayaan, keyakinan adalah segala-galanya. Kawan saya juga ada yang kerja di pejabat kerajaan, menceritakan satu peristiwa yang sangat menakjubkan.
Katanya ya, okey, sebagai kisah ini pada minggu lepas, jabatan dia telah menghantar notis kepada beberapa buah syarikat kejuruteraan berkenaan dengan kebenaran yang diberikan kepada pihak kami bagi mengekalkan perkhidmatan beberapa syarikat kejuruteraan bagi tujuan mereka membina 8 buah jabatan. Ya, hal ini termasuk dalam program pembinaan lebuh raya. Kos bagi kesemua 8 buah jambatan adalah 15 juta ringgit. Ya. Syarikat kejuruteraan yang terpilih akan mendapat komisen sebanyak 400 ataupun 600,000 bagi perkhidmatan yang diberikan. Jadi si kawan ni memberitahu 21 buah syarikat kejuruteraan mengenai perkara ini. 4 daripadanya memutuskan bagi menghantar kertas cadangan. 17 buah syarikat kejuruteraan yang lain, iaitu syarikat yang lebih kecil yang hanya mempunyai antara 3 hingga 7 orang jurutera. Saiz projek besar yang ditawarkan menyebabkan 16 daripada 17 syarikat ini berasa gerun. Mereka beranggapan yang projek itu terlalu besar bagi mereka, tidak ada guna untuk mencubanya. Namun begitu, salah satu daripada syarikat kecil ini mengkaji plan bagi projek itu, lalu menghantar kertas cadangan. Akhirnya syarikat itu berjaya dapat projek itu. Sebagai penutup, mereka yang mempunyai keyakinan pasti berjaya. Kegagalan menanti mereka yang tidak yakin. Ini kerana keyakinan menjana tenaga yang menggerakkan kita bagi berjaya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantikan untuk video yang seterusnya nanti.